Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam integrasi ilmu nakli dan akli. USIM Podcast bersama saya Ahmad Yusof bin Zainal Abidin dari Pusat Komunikasi Strategik Strakom USIM. InsyaAllah hari ini USIM Podcast akan membincangkan satu topik yang sangat-sangat menjadi viral di musim perayaan semenjak tahun lepas dan tahun ini kembali menjadi viral, iaitu kita akan bincangkan berkaitan penetapan hilal Syawal. Bila raya ni sebenarnya? Nampak ke anak bulan tu? Bersama saya pada hari ini ialah memang ahlinya yang akan sama-sama membincangkan isu ini, iaitu yang berusaha Dr. Muallimin Muhammad Sahid. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Doktor? Alhamdulillah. Puasa sihat. dah hari yang ke-27. Alhamdulillah. Semoga kita bertemulah dengan malam 1000 bulan yang terbaik. Malam Lailatul Qadar. Amin. Saya perkenalkan dulu sedikit latar belakang berkaitan dengan Doktor. Doktor adalah Ketua Program Sarjana Muda Fiqh dan Fatwa dengan Kepujian Fakulti Syariah dan Undang-Undang USIM. Pensyarah kanan di FSU USIM juga. Penasihat Kelab Astrofik USIM iaitu USIM Astrofik Club UAC. Dan yang paling penting adalah ahli Persatuan Falak Syar'i Malaysia PFSM. Doktor pada di peringkat pengajian Doktor Falsafah iaitu di bidang usul fiqh, iaitu berkaitan adat dan uruf perempuan Jawa menurut perspektif Islam. Menarik juga ni. Di peringkat sarjana Doktor dalam kajian adat Tarjih fiqh Imam Asy-Syaukani dalam karyanya Naw al-Autar, bahagian muamalat, kajian analisa dan kritikal. Dan peringkat sarjana muda adalah Hukum Hakam Hilal iaitu anak bulan, kajian fiqh perbandingan. Doktor memang terlibat aktiflah dengan Persatuan Ahli Falak Syar'i Malaysia. Betul Doktor? Okey, alhamdulillah beberapa program saya ikuti, tapi saya ahli biasa Persatuan Falak Syar'i Malaysia. Okey. Banyaklah aktiviti kan Doktor yang boleh kita kongsikan hari ini insya-Allah. Insya-Allah. Terus kita buka gelanggang perbincangan kita Doktor. Bila bercakap tentang hilal Syawal ni Doktor, mungkin ringkas ataupun padat kita bagi dekat pendengar kita faham bagaimana sebenarnya penentuan hilal Syawal ni Doktor ditetapkan. Silakan Doktor. Baik, terima kasih Cik Yusof dan terima kasih kepada pihak USIM kerana menjemput saya untuk bersama-sama dalam sesi podcast ini. Jadi okey. Berkaitan dengan tajuk ini, memang tajuk ini adalah tajuk yang tengah viral akhir-akhir ini pada khasnya bulan Ramadan dan Syawal nanti. Jadi berkaitan dengan soalan tadi, sebenarnya dalam menentukan hilal Syawal itu, dia bukan sahaja bulan Syawal sahaja, tetapi bermula dengan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah sebenarnya yang diperlukan satu kriteria untuk menentukan. Jadi kalau nak tahu macam mana awal bulan itu ditentukan, jadi sebenarnya ada 3 kaedah. Jadi ulama menyebutkan bahawasanya dalam menentukan awal bulan Islam ini ada 3 kaedah secara ringkasnya, iaitu kaedah ru'yah ataupun melihat, ru'yah ini melihat anak bulan, kemudian kaedah hisab ataupun menghitung atau mengira, dan satu lagi adalah ru'yah bil hisab. Dia gabungan di antara kaedah ru'yah dan juga kaedah hisab. Jadi untuk kes di Malaysia, kita menggunakan kaedah ru'yah bil hisab. Dan maksudnya adalah kita merujuk kepada hisab dalam menentukan awal bulan itu, tetapi pada masa yang sama ada satu lagi kriteria, iaitu hisab. Jadi bila nak menentukan awal bulan, maka kriteria yang digunakan di Malaysia adalah apa yang dipanggil sebagai kriteria imkanur ru'yah, KIR, MABIMS. MABIMS ini adalah pertemuan tidak rasmi menteri-menteri agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Jadi ketentuan ataupun kriteria imkanur ru'yah ini dia menggariskan ataupun kena merujuk bahawasanya bulan atau anak bulan boleh dilihat
bila menepati kriteria ini, iaitu kalau dulu kriteria imkan ru'yah ini dimulakan pada tahun 1995 sehingga 2013, ketinggian hilal kena sekurang-kurangnya 2 darjah. Kemudian kriteria yang kedua, jarak lengkung di antara hilal dengan matahari adalah sekurang-kurangnya 3 darjah. Dan umur anak bulan selepas istima', sebelum matahari tenggelam itu, dia kena sekurang-kurangnya 8 jam. Itu kriteria lama. Bila mereka mengkaji kemudian data-data yang dikumpulkan itu, mereka mendapati bahawasanya kriteria ini perlu diubah, maka mereka mengubah dengan kriteria yang baru, iaitu dimulakan pada tahun 2013 untuk boleh melihat anak bulan ataupun imkan ru'yah. Jadi istilah imkan ru'yah itu adalah anak bulan boleh dilihat, sama ada boleh dilihat ataupun tidak. Sebab boleh dilihat dengan mata kasar ataupun dengan peralatan optik, teleskop. Baik. Contohnya. Jadi kadang-kadang kita keliru masyarakat. Kan dah ada new moon. Betul. Kenapa tak dikira sebagai awal bulan? Baik. Ini tidak mengikuti kriteria yang digunakan pakai oleh Mabims ini. Okay. Jadi memang betul ada selepas conjunction itu atau selepas istima' antara bulan dengan matahari. Selepas itu sebelum matahari terbenam, kriterianya kena ada ketinggian anak bulan tersebut atau hilal, dia sekurang-kurangnya 3 darjah. Baik. Sudut lengkung di antara anak bulan dengan matahari adalah sekurang-kurangnya 6,4 darjah. Baik. Barulah itu boleh nampak. Baik. Bila kriteria itu tidak ditepati, maka tidak akan nampak. Baik. Meskipun bulan sudah ada wujud. Jadi menentukan awal bulan dia bukan semudah seperti yang dibayangkan oleh masyarakat di luar sana. Baik. Dia ada kriteria yang kena diikuti. Jadi itu secara ringkasnya. Baik, Doktor. Maknanya kriteria itu perlu ditepati, Doktor. Betul. Kalau sekali. terlanggar sikit, kita derhaka kepada kriteria itu, kita tak boleh nak buat keputusan. Betul. Okey, Doktor. Berbalik kepada isu pada hari ini. Bila raya ni penetapan hilal Syawal. Jadi kita tahu hari ini dari tahun ke tahun, masa ke masa, pelbagai alat teknologi canggih yang ada masa kini. Adakah alat teknologi canggih ni masih lagi tidak mampu memberikan keputusan cerapan yang tepat bagi menentukan Syawal, Doktor? Okey, baik, ini soalan menarik sebenarnya, dan mungkin ramai yang tertanya-tanya juga berkaitan dengan keadaan semasa. Jadi kalau membaca komen-komen netizen dan sebagainya, memang mereka tertanya-tanya kenapa dengan kemajuan teknologi yang ada masih lagi tak boleh nak menentukan Syawal dan memutuskan Syawal ini bila. Betul. Ataupun awal Syawal ataupun awal Ramadan. Akhirnya mereka buat keputusan sendiri. Betul. Doktor. Jadi sebenarnya kita tak nafikan dalam bidang astronomi semakin maju, peralatan pun semakin canggih. Baik. Dan bila peralatan canggih, kiraan pergerakan benda-benda di langit itu boleh dibuat secara tepat, kemudian betul dan akurat. Maksudnya betul dengan peralatan seperti itu. Kita tak nafikan Islam tidak bercanggah dengan sains. Tapi yang perlu diingat di sini bahawasanya kenapa belum boleh disatukan? Kenapa tak boleh misalnya kita gunakan alat itu untuk menentukan awal bulan Islam khasnya? Ya. Okey, sebenarnya punca yang menjadikan perbezaan di antara negara satu dengan negara lain itu adalah kaedah atau perbezaan kaedah penentuan awal hilal antara kaedah tadi tu ru'yah dengan hisab. Jadi ini yang masyarakat di luar sana tidak perasan bahawasanya bila ulama ataupun beberapa negara berbeza pandangan dari segi kaedah mana yang digunakan. Baik. Adakah kaedah ru'yah ataupun kaedah hisab? Maka bila kaedah hisab ni tentu akan menggunakan peralatan-peralatan canggih tu. Baik. Maka mereka menentukan awal bulan-bulan Islam boleh dari jauh hari sebelum itu. Okey. Bila mereka menggunakan pakai hisab. Baik. Sedangkan Malaysia dan juga negara-negara Asia Tenggara ni seperti yang saya sebut tadi, Brunei, Singapura dan Indonesia,
mereka menggunakan kaedah ru'yah. Dan Baik. ru'yah ini dengan hisab. Okey. Jadi kita menggunakan perhitungan, tetapi kena ada ru'yah juga. Kenapa kena ada ru'yah? Sebab itu adalah ajaran Nabi. Nabi suruh dalam banyak dalil. Baik. Seperti dalam hadis sahih disebutkan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kamu kena puasa ketika melihat dan kamu berbuka baru boleh berbuka ketika melihat. Baik. Wa in ghumma alaikum faqduru lahu ataupun fa in ghumma alaikum fa'akmilu Sya'ban 30. Kalau tak nampak, tak boleh sebab awan dan sebagainya, lengkapkan bulan Sya'ban 30. Baru boleh mula awal Syawal. Baru boleh awal Ramadan ataupun Ramadan dah habis 30 baru masuk bulan baru iaitu Syawal. Jadi dia tak semudah macam tu. Alat dah canggih. Kita satukan je lah. Itu kalau kita menggunakan pakai kaedah hisab. Baik. Tapi ini kaedah ru'yah. Ru'yah. Jadi kena menggunakan mata kasar dan boleh juga alat optik. Baik. Peralatan optika. Baik, Doktor. Okey. Kita balik lagi kepada situasi di negara kita Malaysia dalam penetapan Hilal Syawal. Doktor, mungkin dalam kalangan netizen, kita mengambil kira pandangan netizen, Doktor. Mereka membandingkan mengapa berlakunya perbezaan menyambut Hari Raya Malaysia dengan Hari Raya Arab Saudi, Doktor. Silakan, Doktor. Okey, baik. Jadi ini pun soalan yang selalu ditanyakan oleh netizen dan mereka pun tertanya-tanya juga kenapa dalam menentukan hari-hari besar Islam ni, contohnya puasa ataupun hari raya dan juga Aidil Adha, dilihat ataupun yang berlaku adalah selalu berlaku perbezaan di antara Malaysia dengan Saudi. Baik. Dan kebanyakannya Saudi dahulu yang memulakan. Okey. Baik, sebenarnya ini berlaku sebab dalam ilmu astronomi dan juga kalau kita melihat bentuk bumi, kemudian letak satu negara tersebut. Jadi kalau boleh saya sebutkan di sini bahawasanya kiraan penentuan hilal itu bermula dari fenomena ijtima' di antara bulan dengan matahari. Kemudian umur anak bulan selepas ijtima' itu, iaitu ijtima' bulan dengan matahari, semasa waktu ghurub, waktu tenggelam matahari, dia menentukan besar kecilnya penampakan anak bulan. Jadi ini di samping posisi ataupun kedudukan tinggi dan jarak lengkung hilal matahari dari ufuk semasa waktu ghurub. Kemudian perlu diketahui bahwasanya kedudukan sesebuah negara itu di permukaan bumi, dia menentukan juga kemungkinan sama ada nampak ataupun tidak nampak anak bulan itu semasa mencerap. Baik. Dan kita dapati negara Saudi itu lebih ke barat. Dia negara-negara yang lebih ke barat, jadi mereka mempunyai kemungkinan untuk mencerap hilal dan boleh nampak itu lebih besar daripada yang di timur. Jadi Asia Tenggara, Malaysia ni yang lebih ke timur. Jadi selepas ijtima', umur anak bulan tu, kalau kita tengok kes anak bulan 1 Syawal tahun ini, selepas ijtima' pada hari Khamis nanti, iaitu 20 April sama dengan 29 Ramadan. Umur anak bulan dia hanya 7 jam. Kerana ijtima' pada pukul 12 tengah hari. Jadi umurnya sampai tenggelam nanti dalam pukul 7 itu mungkin dalam 7 ataupun kurang daripada itu, 7 jam. Sedangkan lebih ke barat lagi kita tengok di Saudi, umur anak bulan selepas ijtima' dia 12 jam. Kerana perbezaan waktu di antara Malaysia dengan Saudi, Arab Saudi 5 jam. Betul. Jadi semakin ke barat, cahaya yang nampak di anak bulan itu semakin besar. Jadi kemungkinan para pakar mengatakan bahawasanya untuk anak bulan 1 Syawal nanti yang akan dicerap oleh sebagian besar negara Islam pada hari Khamis, iaitu 29 Ramadan, negara-negara di sebelah barat, Saudi ataupun negara Teluk ataupun yang lebih ke barat lagi, contohnya negara-negara Afrika, Maghribi, kemungkinan besar mereka boleh nampak. Jadi bila mereka nampak, mencerap dan nampak, sedangkan di Malaysia tak boleh mencerap, tak boleh nampak. Maka tentu bila secara hukum syaraknya, bila tak nampak, disempurnakanlah Ramadan itu menjadi 30. Sedangkan di Arab Saudi
dah nampak, maka mereka kena berhari raya ataupun Syawal esok harinya. Baik. Jadi kemungkinan besar mereka akan berhari raya pada hari Jumaat 21 April 1 Syawal, dan kawasan-kawasan di Malaysia, di Asia Tenggara, mereka akan tak nampak dan perlu melengkapkan bulan Ramadan 30 hari, maka 1 Syawal akan jatuh pada hari Sabtu 22 bersama dengan 22 hari bulan April. Baik. Itu kiraan seperti yang disampaikan oleh para pakar. Baik, Doktor. Doktor, dalam membuat proses pencerapan anak bulan, adakah terdapat di ruang angkasa itu terdapat pencemaran, Doktor? Maksud saya, mungkin terhalang dengan awan tebal ataupun dihalang oleh satelit, Doktor. Silakan, Doktor, kongsikan kepada kita. Okey, untuk mencerap ni, bila kita nak mencerap anak bulan ataupun hilal, kita kena berada di satu tempat yang boleh melihat ufuk sebenarnya. Yang penting ada ufuk. Oleh sebab itu kebanyakannya balai cerap yang ada di Malaysia yang berjumlah lebih 29 itu. Lebih 29? 29 adalah yang diiktiraf. Tapi yang tak rasmi ada banyak lagi. Oh, okey. Jadi kebiasaannya mereka akan mengambil tempat, sama ada tempat yang tinggi seperti Menara KL. Baik. Ataupun kebanyakannya di pantai. Seperti balai cerap di Teluk Kemang, Port Dickson, di Khwarizmi, Melaka dan yang lain-lain, kebanyakan di situ. Jadi yang penting adalah horizon ataupun ufuk itu. Kerana kita nak pastikan bila matahari tenggelam pada maghrib tu, anak bulan kita tengok hilal tu, dia yang penting matahari tenggelam, anak bulan masih di atas ufuk. Bila di atas ufuk, ini yang kriteria imkanur ru'yah. Kalau lebih daripada 3 darjah dan jarak lengkung ataupun sudut lengkung itu 6.4 darjah, kemungkinan besar boleh diserap dan esok adalah Syawal. Tapi bila kurang daripada itu, seperti data anak bulan Syawal yang tahun ini, jarak di antara hilal dengan di atas ufuk tu, dia punya ketinggian hanya 2 darjah. Kemudian sudut lengkung hanya 3 darjah. Tak langsung memenuhi kriteria itu, dan mengikut pengalaman data-data sebelum ini, sama ada mata kasar ataupun teleskop tak boleh nampak. Oleh sebab itu, pada Khamis nanti bila ikut data-data ini tak boleh nampak. Kecuali dengan keajaiban dan kekuasaan Allah. Tapi ilmu manusia memang tak boleh nampak dan kena disempurnakan 30 Ramadan. Okey, Doktor. Mungkin sedikit khulasah, Doktor. Nasihat Doktor kepada semua warga-warga net ataupun netizen yang menantikan penetapan Hari Raya Aidilfitri ataupun Syawal ini, yang mereka suka membuat keputusan sendiri ini, Doktor. Silakan, Doktor. Baik, jadi untuk mereka yang di luar sana, netizen dan juga semua kaum muslimin dan muslimat, kita ada autoriti yang mempunyai kuasa dan juga pandangan dan keputusan yang boleh dirujuk. Kemudian kita tahu bahasanya isu-isu yang mengelirukan ini yang berkaitan dengan hilal Syawal, sama ada Sabtu ataupun Jumaat, kemudian nanti kemungkinan ada raya mengejut dan sebagainya. Kemudian banyak komen-komen di internet dan sebagainya. Itu semuanya adalah merupakan pandangan masyarakat awam yang bukan bidang, bukan pakar. Betul. Jadi tidak boleh dijadikan sebagai rujukan. Kita ada kriteria tersendiri, kita ada ulama-ulama, kita ada jabatan-jabatan yang akan bertanggungjawab untuk memastikan bahawasanya penentuan awal Syawal ataupun awal Ramadan ataupun awal Dzulhijjah nanti bertepatan dengan syarak dan juga ilmu sains atau ilmu astronomi. Berkaitan dengan penetapan Syawal misalnya nanti, untuk malam semuanya pada Khamis nanti 29 Ramadan, seluruh balai cerap di Malaysia mereka akan memulakan cerapan anak bulan Syawal, dan data-data itu akan dikumpulkan nanti, kemudian akan disampaikan, dipersembahkan kepada Sultan ataupun raja-raja-raja. Kemudian bila raja-raja dah merestui, mereka akan mempersembahkan kepada Wali Lebih Agung untuk disampaikan kepada penyimpan mohor besar raja-raja dan diisytiharkan sama ada esoknya adalah
raya iaitu 1 Syawal ataupun lusa. Jadi semuanya ada kriterianya, semuanya ada pakar yang dirujuk. Jadi tak perlu risau dan tidak perlu ragu-ragu. Semuanya akan ditentukan supaya tidak berlaku kekecohan dan juga misalnya kekeliruan dan sebagainya. Rujuklah pihak-pihak yang berautoriti. Dalam hal ini adalah pemerintah ataupun pihak-pihak yang mempunyai kuasa dalam mengumumkan apa-apa penentuan khasnya berkaitan dengan awal Syawal nanti ini, insya-Allah. Baik doktor, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada doktor di atas perkongsian dengan topik hari ini, insya-Allah. Anda boleh layari siri podcast yang lain di podcast.usim.edu.my dan di platform Spotify, Apple Podcast dan Google Podcast. Sekian siri podcast untuk kali ini. Teruskan bersama USIM Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.